CEO disyaki dalang agih projek runding terus kerajaan PN 92.5 bilion direman. Okey. Seorang ketua pegawai CEO, eksekutif CEO, syarikat swasta ditahan Suruhanjaya SPRM setelah disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan bawah pakej rangsangan ekonomi sepanjang 2020 hingga 2022. Suspek lelaki berusia 42 tahun itu ditahan malam tadi ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM bagi siasatan. Menurut sumber, CEO itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi ini dan direman 5 hari bermula hari ini sehingga 10 Januari. Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang atau orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperolehi projek bernilai di antara 50 juta sehingga 500 juta secara rundingan terus. Hampir 90% projek yang diberikan secara rundingan terus masih belum dilaksanakan kerana tiada pengeluaran surat setuju terima. Surat SST, surat setuju terima lagi. Justru SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap 10 projek yang sedang berjalan membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20% katanya. Pada 9 Disember lalu SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dana pakej rangsangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada 92.5 bilion iaitu jumlah yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. SPRM berkata hanya 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan. Berdasarkan jumlah itu, 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437 bilion bukan daripada kerajaan. Moratorium, daripada daripada KWSP dan sebagainya. Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan, inverted comma. Katanya beberapa kontraktor yang disoal-siasat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik, kononnya untuk tujuan pembiayaan politik. Jeng 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 jeng. Sementara itu, Ketua SPRM Azam Baki kita mengesahkan penahanan dan makluman kesesian menurut Seksyen 16A Akta SPRM. Okey, saya ulang. Katanya ke dalam akaun sebuah parti politik untuk tujuan pembiayaan politik. Saya tak nak nanti SPRM panggil saya lah, tapi saya ada berborak dengan seseorang tu tempoh hari, tuan-tuan. Dia kata, again, ini cakap dengar, jadi SPRM tak boleh panggil saya. Ini cakap dengar, hearsay. Dia cerita kat saya, kontraktor ni cerita kat saya, dan saya pun tak ingat siapa dia. Tapi kontraktor ni cerita kat saya, dia kata kawan dia bayar 200,000 kepada orang tertentu untuk dapat projek tu. Kawan dia bayar 200,000. Lepas tu projek apa? Projek yang melibatkan seorang ulama PAS. Ulama mana? Saya tak nak sebut lah, tetapi melibatkan hujan. Apa dia? Tuan-tuan fikir sendiri. So, tapi bukan saya kata dia dapat, ataupun ulama tu yang dapat duit, bukan. Pegawai mana? Saya tak nak sebut juga. Tetapi ada untuk dia nak dapatkan projek, securekan projek-projek pada zaman itu. Kerana pada masa itu tidak ada tender. Bukan semualah, kebanyakan projek adalah secara tender terbuka. Tender terbuka. Ada secara rundingan terus. Bukan tender terbuka. Adalah secara rundingan terus. Jadi ini adalah antara orang tengah dan dia minta komisen. Betul, apa yang disebut tadi tu betul. Ada yang disebut tadi tu betul. Ada beberapa kontraktor yang mengaku memang mereka memberi ratusan ribu sehingga jutaan ringgit. Ratusan ribu ni, tuan-tuan, untuk buka cerita je dulu, tak masuk juta. Ratusan ribu ni adalah untuk buka cerita. Ini baru buka cerita, belum lagi kita nak setuju tak setuju, itu cerita lain. Tetapi bila Pakatan Harapan take over sekarang ini, terpaksa revise itu yang Anwar sebut tu, banyak projek rundingan terus diorang sekarang ini tengah revise balik. Kita baca tadi hanya 80% kan, hanya 80%. Kalau kita baca tadi dia kata justru 90% projek belum lagi dapat SST. Dah bagi dah projek tapi belum dapat surat setuju terima. Hanya 10% saja yang sudah dapat SST. Ada yang dah kata setuju tapi belum dapat SST, surat setuju terima daripada kerajaan. Dapat SST ni as good as dapat PO lah, purchasing order. Kira setuju lah tu, dah kira kontrak lah. Tapi 90% belum dapat SST, 10% dah dapat SST, tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu. Kenapa lama sangat? Sebab masa tu kan COVID. So bila COVID, isu dia apa, tuan-tuan?
Isu dia adalah diorang tak dapat nak, kan parlimen tutup masa tu kan, mula-mula parlimen tutup kan, lepas itu bila parlimen buka, bila kerajaan buka, baru diorang dapat boleh bagi agih, proses kerajaan ni bukan sekejap, ambil masa, kadang-kadang setahun baru nak laksana pilihan raya. So pada masa itu ada di antara mereka kata, bagilah kami duit advance. Yang inilah yang susah nak trace, sebab duit advance ni banyaknya cash. Yang ni kita dengar cerita je, kita tak boleh nak buktikan. Yang ada yang terima secara cash. So bila terima secara cash dengan orang kata dengan jaminan bahawa menang saja kerajaan ini, maka mereka akan dapat dana projek-projek tersebut. Now, sekarang tuan-tuan faham tak kenapa ramai sangat yang meroyan di dalam Perikatan Nasional, dan kenapa Perikatan Nasional tak nak buat kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan? Sekarang dah faham kan? Kenapa kerajaan ataupun Perikatan Nasional ni tak nak bentuk kerajaan perpaduan ataupun tak nak bersama dalam kerajaan perpaduan yang ada? Kenapa itu berlaku? Sekarang ni faham dah. Sebab kenapa kerajaan perpaduan ini PN tak nak siap tulis sign kat situ, kami tidak terima. Asal dia sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok PN ni sendiri, dia dah yakin bahawa dia ada 115, dan saya yakin memang dia ada 115 pada waktu itu. Tetapi macam saya kata hari itu, Agong, Yang di-Pertuan Agong tak pernah kata, okey, dia berbeza zaman masa jatuh 2020. Masa tu kerajaan ada jatuh sebab dia bagi SD bahawa dia ada majoriti. Itu kerajaan dah ada. Kali kedua ni dia berbeza sebab kerajaan tak ada. So masa tu tiba-tiba Muhyiddin Yassin datang bawa SD. Dia tak bagi pada Agong. Dia biasanya kita tak boleh bagi direct pada Agong. Kita akan bagi pada pegawai dia. Agong kata apa? Yang di-Pertuan Agong kata apa? Yang bukanlah kata, dia tak katalah. Tapi Yang di-Pertuan Agong pada masa itu tak decide lagi mekanisme macam mana baginda nak lantik kerajaan sekarang ini disebabkan tidak ada majoriti. Sebab baginda nak jumpa dulu Peguam Negara, dia nak jumpa dengan penasihat-penasihat undang-undang dulu. Bagaimana nak laksana, termasuklah Tommy Thomas. Bagaimana nak cara langkah terbaik. Tiba-tiba datang satu grup ni nak hantar SD. Dia tak pernah kata kena cara hantar XD. Dan tidak ada dalam undang-undang kata hantar SD itulah kaedah nak membentuk kerajaan. Tidak ada. Sebab kerajaan tak wujud lagi. Ini kita kena faham ni. So pada masa itu Yang di-Pertuan Agong kata tak ada kaedah. So bila dah bincang, dah tengok-tengok, okey, dan di-Pertuan Agong pun buatlah satu ruling. Rulingnya adalah dia akan panggil semua ketua-ketua setiap parti, dan arahan Yang di-Pertuan Agong membentuk kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan maksudnya semua parti ni bergabung bentuk kerajaan. Jadi tak ada gaduh. Tak ada kata Yang di-Pertuan Agong ni memihak kepada orang ni, Yang di-Pertuan Agong ni memayung orang ni. Tak ada istilah tu. Semua jadi satu kerajaan, tak ada pembangkang. Okay, cuma yang lead kerajaan itu adalah Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, sebab dia paling banyak. Logik lah, kan? Tapi pada masa itu yang menolak siapa tuan-tuan? Perikatan Nasional. Yang menolak, Perikatan Nasional yang menolak. Sign, tolak. Siap buat press conference, kami menolak. Sebab dia masih confident dengan SD tadi. Yang di-Pertuan Agong kata apa? Dia tak ada pernah kata pun nak bentuk kerajaan dengan SD. Itu terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong lah sekarang sebab kerajaan tergantung. So Yang di-Pertuan Agong tak pernah kata dengan ini beta nak ambil SD, tengok siapa paling banyak. Tak ada. Sebab kerajaan tak ada. Nak SD apa? Nak SD apa? Kerajaan tak ada. Nak SD ni, SD ni maksudnya apa? SD ni maksudnya tak percaya pada kerajaan. Dengan membentuk kerajaan baru. Masalahnya nak percaya pada kerajaan apa? Kerajaan tak ada. Nak SD apa? Jadi Agong sendiri tak bagi mekanisme nak bentuk kerajaan tu bagaimana. So akhirnya Yang di-Pertuan Agong decide nak bentuk kerajaan perpaduan. Poinnya adalah kenapa dan jatuh tu pun sebab 115 tu 10 orang UMNO yang kononnya menyokong Perikatan Nasional yang sign SD awal tu, pada keesokan harinya tulis email kepada Yang di-Pertuan Agong kata tarik balik. Itu yang Hadi Awang kata sudah cukup, jomlah. Jomlah itu dah cukup, dia kata. 10 orang tu dah tarik balik. 115 tolak 10 tinggal 105. Tak cukup. So UMNO tu 10 orang tu dah tarik balik. Siapa 10 orang tu? Biarlah rahsia, tuan-tuan pun tahu siapa. So akhirnya apa yang berlaku? Kerajaan tak dibentuk dengan cara itu. Yang di-Pertuan Agong tak risau. Aku dah bagi kau offer, engkau yang tak nak, yang kau pergi sekarang ni mengacau tu. Kenapa? Kenapa mengacau tuan-tuan? Ini tadi kita sebut 92.5 bilion itu
Rupanya majoriti projek itu diberikan secara rundingan terus, dan ada di antara kontraktor tu, termasuk yang berjumpa yang saya dengar sebagainya, mengatakan mereka dah bagi duit untuk pilihan raya sebab pilihan raya dekat. Mereka dah bagi duit untuk pilihan raya. Ni bukan saya sebut, dalam SPM sebut juga, saya pun sebut juga, ada orang cerita dia dah bagi duit, kontraktor ni dah bagi duit, tapi dia bagi dana, kononnya dana pilihan raya dengan jaminan untuk mereka menang, dan kalau mereka menang maka projek-projek tu mereka akan dapat lah. Yang meroyannya tuan-tuan, sebab projek-projek tu tak dapat. Itu yang meroyan tu. Kenapa dia meroyan? Projek tu tak dapat sebab orang yang mereka, the horse that they bet on, sekarang ini sudah kalah. Parti mana tu tak penting. Tuan-tuan boleh tengok sendiri mana agensi yang dapat dana paling banyak. Tuan-tuan carilah. The horse that they bet on is now dah lost, dah kalah. Kalau mereka bersama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan, bayangkan tuan-tuan, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Of course, menteri-menteri itu di kalangan Pakatan Harapan. Kalau Perikatan Nasional masuk dalam tu, kena makilah dia dengan kontraktor tu. Tu. Bukan ke kami ni sebelum ni yang bagi duit pada engkau, kau jadi kerajaan, sekarang jadi kerajaan kami tak dapat apa pun, duit dah keluar ni. Tuan-tuan, suci ke parti macam tu? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dalam TikTok, yang dalam Facebook, YouTube, yang dalam Twitter saya ni. Tuan-tuan pasti ke parti yang tuan-tuan sokong takbir itu suci? Sebab itu bila Datuk Seri Anwar kata ada di kalangan mereka mengambil dana daripada judi, berhati-hati. Sebab sekarang ini, bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, data itu ada pada saya Perdana Menteri. Data itu ada pada saya boleh tengok dan cari sendiri data itu sekarang. Dulu dia pembangkang, dia tak boleh tengok data di dalam kerajaan. Sekarang ini dia dah duduk dekat kerajaan. Dokumen itu semua dah ada. Sebab itu orang pastrol kan, meja Anwar bersepah dengan dokumen-dokumen, meja dia orang bersih je. Nak tunjuklah bahawa sebenarnya dia orang ni dah buat laksana kerja dengan baik, dah bersih ni. Anwar nak tunjukkan the amount of work yang dia nak buat. Bukan nak cari kesalahan sahaja tuan-tuan. Kena cari kesalahan tu. Sebab dia nak kena tampal, tampung dan tompang balik. Lompong-lompong, orang kata lobang-lobang yang telah digali oleh kerajaan sebelum ini. Dia nak kena bersihkan balik tu. Dan tuan-tuan, salah satu kenaikan harga inflasi ini berlaku disebabkan oleh korupsi, disebabkan oleh salah guna kuasa. Cost, ni macam ni lah. Cost of doing business naik, harga barang akan naik lah. Nak dapat projek kena rasuah. Konon-kononnya untuk pilihan raya. Bila nak dapat projek untuk rasuah, duit rasuah tu tuan-tuan ingat siapa bayar? Tuan-tuan saya lah yang kena bayar. Betul? Rasuah dia dah ada kos. Contohnya kos dia 10 juta. Dia nak rasuah 1 juta. Kos dia jadi bukan 10 juta. Kos dia 11 juta. 11 juta tu bila dia jual, dia tak jadi 10 juta. Dia kena jual 11 juta. 1 juta tu dia transfer balik pada kita dalam bentuk jualan kos. Itu antara sebab inflasi. Cost of doing business. Tak percaya? Korang tak percaya corruption ni adalah antara penyebab inflasi. Penyebab kenaikan harga barang. Cost of doing business. Terima kasih. Hakikat. Kau percaya tak percaya? That's how it is. Kerajaan Hajiji akan jatuh menurut Syafi'i Abdal. Okey, saya bawa benda ni. Syafi'i dijangka cuba singkirkan Hajiji sebelum 10 Januari. Situasi politik di Sabah kembali bergolak di tengah-tengah spekulasi bahawa bekas Ketua Menteri Syafi'i Abdal berusaha menyingkirkan penggantinya Hajiji Nur. Sumber warisan dan Pakatan Harapan mendakwa kedua-dua pimpinan itu berusaha mendapatkan sokongan yang mencukupi untuk menerajui kerajaan negeri. Syafi'i merupakan presiden warisan, dijangka melancarkan percubaan menjatuhkan Hajiji pengerusi JRS sebelum sidang khas Dewan Negeri yang dijadualkan pada Selasa depan yang boleh mengukuhkan kedudukannya.
Jika bekas Ketua Menteri gagal menggerakkan rancangan berkenaan sebelum 10 Januari, sumber yang rapat dengan situasi itu berkata, Puan Syafiee mungkin mendesak undi tidak percaya terhadap HJJ, tetapi ia mesti diluluskan oleh speaker terlebih dahulu. Okey. Di Sabah sekarang ini pergolakan itu macam saya ulas malam berkenaan dengan bahawa Syafiee Apabdal cuba juga nak menjatuhkan kerajaan. Syafiee mempunyai kelebihan kerusi tempoh hari kerana dia ada gabungan juga dengan Pakatan Harapan. Namun begitu semalam 7 daripada ahli Pakatan Harapan mengatakan mereka tidak akan bersetuju untuk menyokong mana-mana kerajaan pintu belakang kerana kerajaan sudah dibentuk. Itu menurut Pakatan Harapan semalam. UMNO pun Bung Mohtar sendiri pun I think UMNO ada 14 kerusi saya rasa. Mereka sendiri mengatakan, sebagai pengurusi UMNO, Bung Mohtar sendiri mengatakan bahawa mereka tidak, meeting semalam hanyalah meeting biasa-biasa saja, tidak menyentuh ataupun tidak mengemukakan soal perpindahan kerajaan. Sebab itu sepatutnya Syafiee semalam membuat satu press conference berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi press conference itu nampak gayanya tak jadi, dia tarik balik. So sekarang ni dia renegotiate balik. So adakah perkara ini akan berlaku? Kemungkinan itu ada. Saya dah sebut Sabah bergolak ni, saya buat cerita ni dah 3 kali tuan-tuan. Ini kali yang keempat saya buat. Kan? 3 kali dah saya sebut tentang Sabah bergolak ni. Kan? Sabah bergolak. Yang ni betul-betul bergolak betul-betul. Setelah kerajaan sekarang ini mula kucai kacir. HJJ dan The Gang dah mula keluar daripada Bersatu. Sekarang ini Bersatu ada yang keluar daripada masuk JRS ada yang mula keluar. Politik Sabah ni in a mess. Saya boleh kata. Politik Sabah ni in a mess. In a total mess. So melainkan ada someone step up yang setanding dengan PN dan BN ni dan warisan. Other than that, I don't think politik Sabah ni boleh selesai dalam masa yang terdekat. Boleh berubah ke politik di Sabah ni? Yes, boleh. Adakah dia akan berubah? Saya tak berani nak jamin. Tetapi bolehkah dia berubah? Boleh. I can say one thing now, but tomorrow it can be a different thing. Ni politik Sabah. Dia sangat berbeza dengan politik Sarawak. Sangat berbeza. Totally different. Kita ni sangat berbeza. Jangan kita sama Borneo lain ni tak? Lain. We have a different politik di Sabah dan di Sarawak ni. That's why saya kata orang Sabah ni dia lebih politically conscious berbanding dengan orang Sarawak. Orang Sabah politically conscious berbanding orang Sarawak. Tetapi dalam masa sama juga dia juga mempunyai political volatility yang sangat tinggi. Dia punya orang kata apa tahap what do you call that, fragile dia tu, tahap mudah pecah dia tu agak tinggi, sangat tinggi berbanding dengan Sarawak. Now having said all that, saya kata kenapa? Sebab saya percaya sebab di Sabah ni terlalu banyak sangat warlords, dan hasil kekayaan daripada zaman-zaman BN memerintah dahulu. Warlords itu terlalu ramai. Bila warlords terlalu ramai dan mereka tidak berada dalam satu-satu parti, mereka berbeza-beza parti dan juga yang backup dia pun ramai, maka daripada situ kita akan nampak bagaimana mereka boleh memainkan politik di Sabah ni sesuka hati mereka. Alright? Itu yang berlaku di Sabah sekarang ni. So kita tunggu je lah. Okey, sebelum kita pergi kepada kes Saman. Menarik sebelum kita pergi kepada kes Saman, hari ini saya terbaca kenyataan Zafrul. Saya baca kenyataan Zafrul. Okey. Zafrul mengatakan, nothing amiss in PN's government expenditure, says Tengku Zafrul. International Trade Industry Minister Tengku Zafrul says there was nothing suspicious in the Perikatan Nasional-led government's management of funds when it comes to power. Tengku Zafrul, who was the Finance Minister of Muhyiddin Yassin-led administration, said the funds utilized in several economic stimulus packages introduced at the time had been managed transparently. There was nothing amiss, meaning in the management of funds, but I'm ready to cooperate if summoned by the relevant agency. We were very transparent here, according to Astrawani. As I've said, we had weekly reports called Laksana. This report were handed to the media, even members of the public could get hold of them. Tengku Zafrul said to the date, no investigating agency had asked for his statement on allegation or misappropriation of funds by the previous government. Previously, he has said that he was ready to assist the authorities in any probe into the matters, adding that he had nothing to hide. So menurut Zafrul, sebenarnya kerajaan sewaktu dia menjadi Menteri Keuangan tempoh hari tidak ada masalah tentang pembahagian fund tersebut. Jadi Is bermaksud betul lah, ini fitnah semata-mata lah Is. Nampak sangat korang ni adalah
kerajaan yang suka memfitnah ateis kata kita orang yang fitnah ni. Nampak? Zafrul sendiri dia kata. Ni saya jelaskan Saya jelaskan. Zafrul mengatakan tidak ada isu transparansi pembahagian dana-dana tersebut. Okay? Itu yang pertama. Sebagai Menteri Keuangan, dia serahkan to relevant party. Kita ingat 600 bilion tu hanya 92 bilion saja adalah wang kerajaan. Balance tu adalah moratorium, adalah wang tuan-tuan sendiri dalam KWSP, yang itu 150 bilion or something like that. KWSP, kemudian moratorium dan sebagainya, campur-campur jadi 600 bilion. Hanya 92 bilion or almost 100 bilion adalah duit yang kerajaan keluarkan. Alright. So dia kata, kita dah bagi, of course lah, 992 minus 600, 400 lebih bilion itu atau 500 bilion itu memang tak ada isu lah. Memang moratorium kita nak bahaskan apa? Bagi duit KWSP, kita tak bahaskan. Memang KWSP bagi duit masuk akaun tuan-tuan dan perempuan. Moratorium pun dapat. Itu pun kita tak bahaskan. 92 bilion itu dia kata secara umumnya dia bagi transparent. Pun saya setuju. Okay? Dengar dulu. Relax. Jangan tu, tengok, Iswadi dah kata dia setuju. Dia bagi kepada kementerian-kementerian yang berwajib, yang sepatutnya dia dapat. Tetapi, adakah kementerian ataupun badan-badan yang dibagi itu telus? Itu persoalan. Sebab, sebagai Menteri Keuangan, macam saya kata, tugas Menteri Keuangan, distribute, luluskan bajet yang diminta. Tetapi, bukan tugas dia monitor each budget. Okay, saya bagi tahu. Contoh, Anwar Ibrahim bagi bajet, katakanlah dia bagi bajet 10 bilion, 50 bilion kepada Kementerian Pendidikan. Bila dah bagi bajet kepada Kementerian Pendidikan, bukan tugas dia nak melihat setiap sen tu dibelanjakan ke arah mana. Itu tugas Kementerian Pendidikan. Dia minta 50 bilion, contoh 50 bilion, tak 40, 50 bilion. 5 bilion lah, katalah 5 bilion. Bila Kementerian Pendidikan 5 bilion, dia bagi tahu kami nak buat ni, buat tu. Menteri Keuangan kata setuju, dia luluskan bajet, dia pun dapat 5 bilion. Bagaimana duit 5 bilion tu dibelanjakan, itu bukan tugas Menteri Keuangan nak tentukan secara detail. Itu tugas Menteri Pendidikan. Dan Menteri Pendidikan at the end nanti kena bentangkanlah dia belanja ini. Itu pun bukan kepada orang kata apa, kepada Perdana Menteri, kepada Kabinet. Okay, 5 bilion kami minta kepada A, kami belanja kepada A. Tetapi detail kepada A itu bukan tugas Menteri Keuangan nak pergi tengok satu persatu. Ni 50 sen ni kamu hantar kat mana? RM100 ni kamu hantar kat mana? Dia tak tengok yang itu. Itu tugas siapa tuan-tuan? Tugas agensi ataupun pengauditan di dalam kementerian tersebut. Even ketua audit negara pun, kalau tuan-tuan rajin baca audit. Saya rajin baca audit Tugas audit bukannya nak menilai satu persatu semua orang kata agensi kerajaan dalam semua aktiviti. Dia random pick. Tak percaya tuan-tuan buka audit negara. I think audit.gov.my. Tuan download audit tu, tuan-tuan tengok satu persatu. Kalau tuan akan tengok bahawa audit itu sendiri, dia akan tengok kementerian, dia akan tengok jabatan, dia akan tengok projek mana, dia akan pilih, bukan semua. Dan dalam projek itu pun dia akan tengok bagaimana pengurusan keuangan. Even katakanlah macam Sarawak selalu bangga, dia kata, audit mengatakan pengurusan keuangan kita excellent. Maksud dia adalah bagaimana kamu keep, dia ada invoice, ada receipt, filing, tu semua cantik. Perbelanjaan dalam tu audit tak tengok secara detail. Tak ada masa tuan-tuan. Agensi terlalu banyak, JLC terlalu banyak, kementerian terlalu banyak. Orang audit ni tak akan cukup tengok, tak akan sempat nak tengok each and everyone. So dia akan buat general audit. Now ada yang kata, tapi bagaimana dengan tabung haji dulu tabung haji siap detail. Ingat tak tabung haji tu, apa yang kerajaan PH buat masa tu, dia ambil pihak ketiga. So dia lantik satu agensi audit yang ketiga daripada luar, bukan kerajaan, private, yang itu dia gunakan untuk apa tuan-tuan? Untuk nak memastikan orang kata dia nak buat pada waktu itu supaya memastikan agensi apa? Memastikan bahawa agensi itu, tabung haji itu berada dalam, orang kata apa macam ni dalam audit yang tu betul-betul dia go into details, every cent, every penny, every transaction. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kerja audit, saya tak audit lah, saya tak kerja audit walaupun saya tahu accounting sikit-sikit, tapi saya tengok kerja audit ni, kalau siapa-siapa pernah buat audit, dia tahu detail tu, sen pun dia akan tengok ni. Okey, duit masuk RM9,743,423.25 sen.
Okay, duit masuk. Tapi dalam catatan kamu punya dokumen, 25 sen ni pergi mana? 25 sen ni pergi mana? Mana dokumen 25 sen ni? Kenapa tak ada? Kena cari. Itu audit. Itu dipanggil forensic audit yang betul-betul detailnya. So, dalam hal ini, kenapa saya berkata demikian? Zafrul was right. I'm not saying Zafrul wrong. Saya tak kata Zafrul menipu pun. Bila dia kata saya bagi secara transparent, betul. Kita tak menafikan. Dia bagi secara transparent kepada agensi-agensi ataupun kementerian-kementerian yang memohon bajet pada waktu itu. Namun begitu